Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagi salam kali kedua, kerana salam kali pertama korang sambutan. Mungkin sibuk makan, minum, tapi boleh terus makan, boleh minum, terus jawab salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Segala puji dan puja milik Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat yang beragama dengan agama yang Allah pilih untuk kita, ialah Islam. Nikmat. Dan telah izin kita berkumpul dalam suasana majlis hari ini yang dianjurkan oleh gabungan persatuan-persatuan NGO, Islah dan yang lain, dan juga jabatan mufti, majlis agama dan lain-lainnya. Ini adalah suatu inisiatif yang tentu dapat berkat Allah kerana kita selalu bekerjasama untuk agama kita. Allah ingatkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang Islam mesti senantiasa mempunyai sifat keterbukaan, bantu-membantu, membawa benda yang baik, supaya kebaikan kita ini meningkatkan iman kita kepada takwa. Bila nak bertakwa, kena buat banyak amal. Tanpa amal, tak boleh takwa. Kerana Islam agama amal. Allazina amanu wa amilus salih. Setiap kali Allah kata orang beriman mesti beramal. Tapi setengah-setengah orang beriman kurang aktif beramal. Yang saya hormati saudari pengurusi majlis, wakil-wakil daripada Islah Jabatan, saudara Zamri Winod kita mewakili Hidayah Center ya. One Center, maaf ya, kita ada banyak berjalan ini, kita lupa kadang-kadang ya. Bila dah tua lagi cepat lupa. Bukan. Kita rasa bersyukur kerana sambil kita makan minum ya, kita dapat sedikit ya santapan rohani. Santapan jasmani sedang berjalan, bukan? Sambil makan, sambil itu bahagian badan. Tak kasih makan pun susah. Bukan? Sampai Nabi pun ingatkan umatnya, tengok Islam tu cantik. Kalau makanan sedang bersedia, waktu azan sedang jalan. Kamat pun sudah jalan, suruh makan dulu. Dia tak mau kita nanti semayang-semayang ingat makan. Bukan? Dia kata kalau makanan sudah ada, makan dulu. Supaya kita semayang tak ingat makan lagi. Bukan? Supaya khusyuk. Cantiknya Islam. Islam agama datang membina, bukan merosak, menyatu padukan, bukan berpecah, menambah lagi kebaikan, bukan masalah. Itu Islam. Tapi kita semua kena faham, kena belajar. Sebab itu Allah Rabbul Alamin mula-mula ayat surah yang diturunkan berbunyi apa? Apakah ayat mula-mula diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang ingat bantu? Ibu-ibu bantu? Iqra. Betul tak? Alhamdulillah. Apa erti iqra? Baca. Semua kena baca. Supaya itu anak kita dia kecil dan kita ajar dia baca. Banyak orang membaca. Tapi yang Allah suruh baca, baca apa? Novel, buku cinta, majalah, surat khabar, semua kena baca.
yang Allah suruh baca, baca apa yang dia wahyukan dulu. Baca apa yang Allah wahyukan, kerana itu adalah yang benar. Itu ilmu 100% betul. Tak ada tambah, tak ada kurang. Tak ada corruption, tak kelirukan orang. Itulah Quran. Tapi kita dah baca, bukan? Tapi tak faham. Ini masalah dia. Baca sudah, khatam sudah, tapi tak faham. Kemudian pilih pula satu surah Yasin. Sikit-sikit Yasin, sikit Yasin. Macam surah lain tak ada. Wahal Yasin satu daripada surah. 100 lebih surah, takkanlah semua Yasin saja. Itu pun Yasin dah baca berpuluh tahun, tak faham juga Yasin. Itu yang pening kepala kita. Dah baca, dah hafal, tak faham. Selalu tak faham. Bila kita tak faham, tak boleh kita beramal. Bila tak beramal, tak boleh majukan diri. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan membawa rahmat. Rahmat ini lebih daripada kasih sayang. Ada kasih sayang, kemudian ada rahmat. Nanti saya akan kaitkan. Sekarang tajuk yang diamanahkan pada saya, sabda Nabi tentang perempuan. Sebelum saya teruskan itu, izinkan saya memberi peringatan. Satu, kita umat beragama diajar supaya makan, minum, semua ikut agama. Betul tak betul? Semua orang ibu-ibu saya baca sikit, tolong sempurnakan bacaan ini. Boleh tak boleh? Saya baca, you all sambung. Boleh tak boleh? Boleh tak? Apa Ustaz nak baca, nak suruh kita sambung? Bukan. Tapi yang saya nak baca ini, saya percaya 100% saya yakin kita semua dah hafal. Boleh tak sambung? Okey. Bila kita tiap-tiap kali salat, kita takbir, kita baca doa iftitah. Di kalangan, di dalam doa iftitah ada perkataan Qul innas salati. Lepas tu Alhamdulillah, berhenti di situ cukup. Buat awal. Doa dia panjang. Tapi ini yang kita yakin semua boleh baca, sebab itu saya minta kerjasama. Kalau saya suruh baca yang lain, pening kita. Bukan. Ini kita namakan doa iftitah. Betul tak? Betul tak? Doa iftitah dalam solat. Yang selalu kita baca. Yang Nabi ajar macam-macam. Yang kita tahu satu macam. Bukan. Yang Nabi ajar macam-macam. Kita makan pun macam-macam. Bukan. Tak mau satu macam. Bukan. Supaya ada pilihan. Siapa nak pedas-pedas, nak manis-manis. Ada macam-macam. Nabi ajar doa iftitah 12 jenis macam. Kita tahu satu saja. Itu pun tak lengkap. Tak lengkap. Saya contoh saja. Sebagai permulaan. Supaya kita nak tengok kita ilmu terhadap agama bagus tak bagus. Doa iftitah ada 12 macam. Nabi ajar kepada umatnya, pilih mana-mana pun okey. Di antaranya yang bunyi Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Sambung. Alhamdulillah. Kalau you pilih Allahu Akbar kabir, berhenti di situ. Berhenti di mana? Wa asila. Berhenti. Ini satu doa. Kalau you nak sambung wajah tu, Nabi ajar wajah tu juga. Tapi terus wajah tu dari awal. Sampai bukan wa ana awal muslimin. Dia wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Panjang.
Tapi kita terlupa yang ke belakang, kita gabungkan Allahu Akbar kabira kepada wajah tu. Contoh saja supaya kita ada ilmu. Nabi juga ajak subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Siapa hafal? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Ada juga orang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata baina masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawb abyad min ad-danas. Pernah dengar tak? Kalau kita tak pernah dengar, kita orang baca tepi kita waktu semayang, apa rasa kita? Benda apa pula dia baca ni? Ini kumpulan mana ini? Bukan. Ini Afgan punya kah? Taliban punya kah? India mari punya kah? Cina mari kah? Tak ada. Ini datang dari Nabi. Pilih mana pun tak apa. Hanya Nabi tunjuk bahawa bacaan-bacaan ini, doa-doa ini kadang Nabi bagi pilihan. Ini okey, itu okey, semua okey. Tapi kalau kita ada ilmu, kita faham tak apa. Tak faham, apa benda dia cakap ni? Tengok muka pula satu macam, bukan orang pelis pula. Ini mana punya kumpulan pula? Dah satu ya dari Nabi. Sebelum datang Islam, perempuan ini semua tak ada value. Tahu value? Harganya tak ada. Kalau suami mati, masyarakat kutuk perempuan. Dia kata, suami ini boleh mati cepat kerana isterinya. Isteri mesti menyusahkan suami sampai suami tak tahan mati dulu. Jadi mati suami, kita disalahkan. Kalau suami ceraikan kita, masyarakat pun kutuk kita. Dia kata-kata suami zalim. Ini tandanya perempuan tu tak boleh pakai, tak guna lagi. Sebab itu suami tinggal. Kena lagi. Dia mati, kita kena. Dia ceraikan kita, kita kena. Semua kita kena. Mana ada mahar kahwin dulu? Tak ada sebelum Islam. Mana ada hak perempuan? Tak ada hak. Saya beli perempuan, dia kata. Saya bagi pakaian pada dia, saya bagi dia makan, dia macam hamba saya. Sebenarnya perempuan semua jahiliah tak ada dinilai. Dipakai guna, campak habis. Macam pakai baju lah, tak suka, tukar, habis cerita. Memang tak ada nilai. Tengok apa Nabi kita bawa kepada perempuan. Ada nilai, tak ada nilai, tengok. Dulu kalau dapat beranak, kita yang beranakkan anak kita. Siapa yang beranak anak? Suami ke isteri? Pernah dengar ada suami lahirkan anak? Ada tak? Tak ada. Dia injek-injek pun tak lahir juga. Pasal itu bukan fitrah dia. Dia memang fitrahnya tak boleh ada baby. Jadi yang lahirkan anak adalah ibu-ibu. Orang kata, lahir perempuan, perempuan ini aib. Perempuan membawa kecelakaan kepada keluarga, hina kita. Bunuh anak perempuan hidup-hidup. Pernah dengarkan dulu? Jahiliah, dapat keluar baby perempuan, habislah. Lebih mulia kalau kita tanam anak perempuan kita hidup-hidup. Ini satu kebanggaan. Kira ini bapa yang bagus. Kerana dia telah menanam anak perempuan hidup-hidup. Yang boleh hidup anak lelaki saja. Faham ibu-ibu? Kami saja boleh hidup. Perempuan tak boleh. Akhirnya Nabi datang, dia kata kepada laki-laki. Kamu laki-laki, siapa lahirkan kamu? Laki-laki ke? Perempuan, Mak Yu tu laki-laki ke perempuan? Mak Yu tetap perempuan. Perempuan yang lahir, kalau perempuan tak ada, you pun tak ada di sini. Orang tersedar. Oh, betul juga. Bukan. Katalah you letakkan satu masyarakat, duduk satu pulau. Perempuan, pulau perempuan nama dia. Sini pulau lelaki.
Tapi contohnya, kita telah bersama dengan isteri kita sekali saja. Lepas tu, semua perempuan dipisahkan. Ini lelaki, dia mati, tak pengganti, tak ada ganti lagi. Sana lahir lagi. Bertambah lagi umat. Umat bertambah kerana adanya wanita. Akhirnya Nabi bersabda. Kepada siapa? Kepada kami, laki-laki. Katanya, khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Lelaki yang paling baik di antara kamu adalah lelaki yang paling baik dengan isteri. Datanglah sekarang penghormatan kepada perempuan. Kerana aku paling baik dengan istriku. Rasulullah bersabda. Nak tahu siapa yang baik, suami yang baik? Bukan kerana dia baik dengan kawan dia di luar. Bukan kerana dia baik dengan majikan. Dia mesti baik dengan isteri dulu. Saya ingin tanya ibu-ibu. Ibu-ibu pernah tak pergi kedai jual buku-buku, stationery? Pernah tak? Buat apa? Buat apa? Beli buku lah. Textbook kah, pensel kah, pen kah, rubber kah untuk anak-anak nak sekolah. Betul tak? Dalam kedai buku ini, ada macam-macam benda dia jual. Termasuk sijil-sijil. Termasuk macam-macam punya sijil, resip-resip buku, semua ada. Ada sekarang. Poster-poster pun ada. Kad-kad pun ada. Saya nak ibu-ibu kalau boleh buat satu benda yang boleh membawa perubahan. Mau tak? Mau tak saya tunjuk satu tip yang ibu kalau pergi beli barang ni, beli satu benda yang boleh menambah baik perhubungan suami isteri. Nak tak? Nak tak? Tak nak? Tak nak, tak apa, lain kali. Nak kan? Bila kita datang kursus kadang-kadang, orang akan print sijil kehadiran. Bukan? Sijil kehadiran. Sijil ini macam sijil. Tolong pergi kedai buku, pilih satu sijil yang kalau ada tertulis di situ, suamiku yang terbaik. The best husband. Beri dah. Ya. Kalau tak ada, syurkan dia buat. Supaya you boleh tulis. Atau you boleh kata, the best man in my life. Orang yang terbaik dalam hidup saya. Ruangan dia tinggal. Kosong. My boss. My anak. My neighbor. Tetamu saya. Ataupun jiran saya. Atau my husband. Suamiku. Suamiku syurgaku. Wah. Sekali-sekali hantarlah kat suami. Dia ingat siapa yang hantar. Secret. Surprise. Tak payah nak hantar happy birthday. Dia dah tua. Dia pun dah tak ingat bila dia lahir. Bukan. Jangan bagi ingat. Tak penting. Kita ingat, kita tulis. Ataupun bila hari kita nikah. Ingat hari kita nikah tak? Ibu-ibu ingat tak? Ingat? Alhamdulillah. Saya pun dah lupa. Tapi isteri saya selalu ingat. Bagus. Hari itu you pilih. You beli, you masuk envelope, you sign. Bukanya suami, kita kata, laki yang terbaik, my best man is my husband. Sekarang suami-suami tak boleh banggakan diri. Kerana dia belum dapat sijil daripada isteri confirm bahawa dia laki yang terbaik. Kerana Nabi kata, lelaki yang paling baik di antara kamu adalah lelaki yang paling baik dengan isteri. Faham ibu-ibu?
Good, alhamdulillah. Boleh buat tak? InsyaAllah. Boleh cari tak? Boleh. Tak erti boleh jumpa ya, saudara Zamri, dia tahu. Kita ni orang yang background lain macamnya, kita tahu. Sekarang kita lihat pula apa kata Nabi kepada perempuan. Nabi bila jumpa wanita, pernah sekali wanita komplain. Dia kata, ya Rasulullah, you buat kelas ini, buat kelas sana untuk laki, kami perempuan tak ada kelas ke? Kami tak boleh belajar ilmu ke? Nabi suruh mereka berbincang, tetapkan satu tarikh, satu hari dalam satu minggu, Nabi khusus untuk wanita. Lalu Nabi bersabda, ya ma'syarun nisa, wahai wanita-wanita. Nabi ingatkan wanita, hendaklah kamu banyak ambil bahagian dalam amal kebajikan bersedekah. Bersedekah. Walaupun kamu tak ada duit, cash tak ada, kredit card pun tak ada. Bukan. Nak pakai kredit card pun tak tahu. Bukan. Tapi Nabi tahu apa yang ada pada perempuan. Perempuan ada apa umumnya? Perempuan ada apa? Perempuan di jari-jari kamu ada apa? Ada apa? Jari saya kosong. Sini pun kosong. Wanita, jari-jari kamu ada apa? Cincin. Laki tak pakai cincin tak apa. Tapi wanita, fitrah kita, Allah jadikan kita, fitrah kita boleh pakai. Selain cincin ada apa? Gelang. Selain gelang, rantai. Bukan. Selain yang dipakai, apa lagi? Yang simpan. Ada tak? Ada yang simpan? Ada. Kadang kita kalau laki kita dah sibuk-sibuk, kita, you tak balik pun tak apalah. Wahai abang, duit jangan lupa hantar ya. Nafkah saya jangan lupa. You tak balik tak apa. Saya pun tak payah susah nak layan-layan kau. Penat sekarang. Ya. Biarlah orang lain layan kamu, tapi duit hantar balik. Senang kan hidup kita? Bukan susah. Kata Nabi, wahai wanita, bersedekahlah kamu. Walaupun tak ada wang cash, ada cincin, ada rantai, ada apa. Bismillah, Allahu Akbar. Untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan semua solat aku, pengorbananku, saya korban cincin saya lillahi ta'ala. Jangan main-main. You buat itu, Allah simpan dan dia akan siapkan satu cincin untuk kamu di akhirat. Cincin kamu bukan ada banyak harga pun, kadang-kadang dia ambil yang murah-murah. Batu pun bukan asli. Sana you masuk syurga, Allah bagi you cincin ikut kehendak kamu. Kalau you mau belian datang. Belian warna apa? Merun datang. Belian warna apa? Biru datang. Belian warna apa? Black diamond datang. Itu memang garanti kamu punya. Sini bukan kamu punya, you pakai sekarang. Bila sakit saja dia dah tanggalkan. Betul tak? Kita sakit-sakit hospital, dia dah suruh tanggal. Kalau tidak nanti orang lain tanggalkan, hilang. Jadi you dah mati, kalau you dah pakai, saya tak yakin suami akan tinggalkan cincin di jari engkau. Kesian, nak mandi mayat kan, keluar. Habis. Dia pasang jari orang lain. Nasib baik you tak hidup balik. You hidup, you cari. Mana cincin aku ni? Tapi Allah tu maha kaya. Yang you sanggup korban sekarang, Allah sediakan di akhirat. Apa yang you korban, Allah sediakan untuk kamu di akhirat. You dah buat investment. You dah berlabur di sana. Kenapa Nabi suruh kita sedekah?
Kan Nabi takut umat wanita fitrahnya suka simpan. Betul tak? Kita ni suami banker, kita treasurer. Kita ni bendahari, simpan. Simpan. You kasih, saya simpan. You kasih, saya simpan. Bagus, memang bagus. Perempuan memang dia ahli simpan. Laki kena ahli belanja. Jangan laki ahli simpan. Dia ahli belanja. Perempuan ahli simpan. Takut allazi jama'a malan wa addal. Takut kita simpan, kedekut, berkira sangat. Akhirnya mati kita. Allazi jama'a malan wa addada. Simpan sampai dia mati dengan hartanya. Akhirnya harta itu akan tukar jadi serika. Allah kata, emas yang kamu simpan lagi banyak, serika dia lagi besar. Sekarang serika pun ada macamnya saiz. Kalau kita ada mini serika, tahu mini serika? Kecil-kecil ya. Orang travel kecil. Lalu Allah akan perintah supaya serika muka kita. Ini harta kamu. Lagi banyak harta, lagi besar serika itu. Kemudian ingat, serika ini bukan Panasonic dia. Bukan National Akhirat punya serika. Bukan 240 watt. Ini Allah punya watt. Serika, rasalah kamu. Sebab Nabi tahu perempuan fitrahnya suka simpan. Boleh simpan. Tapi jangan lupa keluarkan. Korban kerana Allah Rabbul Alamin. Kerana perbuatan korban selamatkan kamu dari azab neraka. Nabi datang nak keluarkan umat perempuan daripada neraka. Supaya korang fitnah. Hidup kita ini sementara. Peluang untuk beramal, amal. Semayang jangan tinggal. Kecuali yang boleh ditinggalkan. Bukan? Perempuan boleh tinggal semayang tak? Boleh tak? Boleh tak boleh? Alhamdulillah. Lelaki boleh tinggal semayang tak? Tak boleh. Bagi tahu kat lelaki. Kalau yang tinggal, kau lelaki ke perempuan? Kau lelaki, jadilah lelaki. Lelaki mana boleh tinggal semayang? Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Pagi-pagi, buka pipe. Air tak keluar. Apa nak buat? Tak bangun subuh, buka-buka pipe, air tak ada. Nak buat apa? Tayamum. Tak boleh kata, air tak keluar. Alhamdulillah. Aku tak biasa main subuh. Bukan dosa aku ini. Ini tanggungjawab Syabas ke, ya, Indah Water ke, dia tak salah payah air, saya tak boleh ambil wudu. Bismillah. Bismillah mutu wa ahya, tidur balik. Tak boleh air, tayamum, dry cleaning. Bukan, kita laundry pun ada dry cleaning. Cari debu ya, debu mana-mana pun ada. Tepuk sekali, sapu muka, sapu sampai pergelangan tangan, terus semayang. Selesai. Senang saja semayang. Jangan tinggal semayang. Islam ini datang nak selamatkan kita. Bukan sini saja, sampai di akhirat. Tapi ujian. Sebab itu pengorbanan kita mesti kerana Allah. Wa mahyaya, hidup saya. Hidup kita sebagai seorang Islam. Nak semayang ini bukan semesti pakai telekung. Betul tak betul? Negara lain semua semayang tak pakai telekung. Telekung ni kita biasa kita nak ada telekung. Saya tutup aurat, semua dah boleh semayang. Apa susah? Kita masih ingat dulu waktu saya mula masuk Islam. Tahun berapa? 68 saya masuk Islam. Di mana? Di Pulau Pinang. 68 saya masuk Islam. Saya dah belajar semayang. Saya tak tinggal semayang walaupun satu waktu sampai hari ini. Alhamdulillah. Kerja ada macam-macam, tapi saya tetap semayang. Sampai majikan saya yang tak Islam pernah tangkap saya sekali, saya semayang. Dia panggil saya. Tuan buat apa? Saya kata, semayang cik. Saya kasih gaji bukan untuk semayang saya kasih gaji untuk kerja. Wow, dia marah saya. Saya pun tersinggung juga. Bukan, rasa macam, wah dia anti-Islam ya. Tapi saya tak boleh marah dia tak faham. Dia tak faham. Saya kata, bos, kalau saya ambil 10 minit semayang, saya bayar balik 20 minit. Setuju tak bos? 10 minit saya guna untuk semayang,
saya akan kerja lebih 20 minit balas balik. Satu offer saya bagi. 2 offer. Bos, saya kalau semayang, saya juga doa supaya Tuhan kasih Tuhan hidayat. Dia tak faham apa itu hidayat. Dan saya minta Tuhan itu supaya murahkan rezeki. Ya, Tuhan supaya perniagaan Tuhan maju. Dia dengar saya kata, saya doakan dia, kau boleh semayang. Dia kata. Kau pergi. Kerana dia kadang-kadang kena bayar orang untuk doakan dia. Kita free punya doa. Bila kita pandai cakap, betul bukan nak main-main, bukan tipu, betul kita doa juga supaya Allah bagi hidayat. Kita kerja di situ yang halal. Kita nak rezeki itu halal. Kalau dia berjaya, kita pun dapat rezeki lebih. Tak salah. Doa yang baik tak salah. Hanya tak boleh doa kalau dia dah mati. Kalau dia mati tidak Islam, kita tak boleh lagi doa. Berhenti di situ. Walaupun dia keluarga kita, tak boleh. Nabi dilarang doa untuk mak bapak dia pun. Ya. Nabi Ibrahim nak doa untuk bapaknya, bapak dia Azar tak mati Muslim. Dia tak doa. Allah larang dia berdoa. Ini contoh. Semayang ini bukan susah, bukan. Tak boleh diri duduk, mungkin masih pakai telekung, tidak. Nah, saya balik pada tajuk asal kita. Berapa orang sini yang hadir yang sudah kahwin, angkat tangan? Yang sudah kahwin. Yang sudah kahwin saja. Tinggi sikit saya tengok. Berarti majority, ya. Alhamdulillah. Ingat tak sejarah kita sebelum kahwin? Ingat tak? Ingat ya? Baik, kita ingat. Tujuan apa kita nak kahwin? Nak menyusahkan diri kan? Tujuan apa kita kahwin? Ingat tak apa tujuan kita? Tak ingat juga, tak apa. Saya bawa ayat ini yang Tok Qadi akan baca. Tok Qadi akan baca ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatin lil qaumi yatafakkarun. Kami jadikan antara kamu manusia kawin manusia jangan kawan jin. Setengah orang kata saya kahwin dengan jin. Nah, itu dia yang cakap. Jin pun tak nak kita pun. Siapa tahu jin kahwin dengan kita buat cerita. Bukan. Jin dia kahwin sama jin, dia tak mau kita. Kita kawan sama kahwin sama kita. Itu pun Allah kata azwajan pasangan. Artinya laki kahwin perempuan, perempuan kahwin laki, laki tak boleh kahwin laki. Tapi sekarang ada orang kata laki pun boleh kahwin laki. Itu bukan laki-laki. Nah, itu musibah miak laki. Akhirnya wanita pun nak kahwin wanita. Tak lama di barat wanita kahwin dengan anjing. Itu saya punya hak, saya yang pilih. Pilihlah. Tujuan apa Allah suruh kita kahwin? Litaskunu ilaiha, supaya dapat ketenangan. Kalau dulu sebelum kahwin apa kita buat? Curi-curi, jumpa-jumpa, dating-dating, koting-koting, khalwating. Bukan. Tak tenang kan, hati tak tenang kan? Takut nanti orang nampak, nanti majlis datang, tangkap pula, aib pula. Takut kan? Jadi untuk supaya kita punya perhubungan itu baik, tenang, tenteram, terus kahwin, kan? Dah kahwin, tak apa nak pergi dating mana pergilah, tak takut. Bukan? Tak takut lagi. Nak makan minum duduk, nak pakai straw, 1 straw, 2 straw 1 gelas, tak apa. Atau 1 straw 1 gelas pun tak apa. You minum, dia minum, tak masak orang tengok. Masya Allah, tengok suami isteri ini sangat dekat. Orang akan puji kita. Betul tak betul?
Tujuan kita kahwin nak cari ketenangan, ketenteraman, pergi mana pun relax, tak takut orang nak ketuk pintu, kita ketuk lah. Dia buka-buka, ini siapa? Suami isteri lah tuan. Habis, tutup pintu. Kalau bukan suami isteri, gelisah tak kita? Gelisah, tak tenang. Kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Jadikan kamu ada kasih sayang. Pernah tak kita kahwin laki yang kita tak sayang? Boleh tak? Boleh tak? Orang lain pilih satu laki, kahwin. Tak apalah, saya tutup mata lah. Saya ada laki, saya kahwin. Pernah tak buat begitu? Saya nak tengok dulu. You kata baik Gus, tapi saya nak tengok, saya nak kahwin, saya nak duduk bersama dia. Bukan saudara, saya kena tengok. Betul tak betul? Nak tengok. Dia datang pakai sunglass. Dia pakai spek kan, yang gelapnya. Kita ada hak minta buka. Saya nak tengok mata dia. Ada hak tengok. Kalau dia pakai cermin mata yang tak gelas tak apa, kita boleh nampak mata dia. Ini yang pakai gelap-gelap. Macam James Bond. Kita ada hak. Kita nak kahwin, kita your sunglass tanggalkan. Tanggal-tanggal satu macam mata dia. Rasa nak teruskan tak? Jangan pula kecil hati dia. Jangan hina dia. Nanti susah. Bila you hina seorang, orang tu geram, marah, dia buat macam-macam. Kita pun setengah gila jadi. Jangan hina orang. Cepat-cepat you cakap dengan perkataan yang baik. Hormat. Dia sebagai manusia, kita manusia. Dia ada kecacatan kalau kita rasa saya tak tertarik lah. Saya tak boleh. Maka saya tak ada niat nak kahwin lagi. Selesai. Kata belum ada niat. Senang tak? Saya tak hina dia. Saya tak kata dia huduh dah. Hanya saya tak ada niat. Tapi jangan ungkit-ungkit ni. Mana nak kahwin, tengok mata dia. Tengok mata dia pun hilang selera aku. Setengah orang tak tengok mata. Yang mata kalau buta pun tak apa. Bukan. Saya ada murid saya. Laki ini buta, kahwin dengan isteri dia sama-sama buta. Kan? Lepas itu dapat anak, 2 orang, anak pula tak buta. Allahu Akbar. Dah 25 tahun dah kahwin. Lepas itu suami dia kahwin satu lagi. Yang dah kahwin pun buta juga. Allahu Akbar. Jadi isteri pertama jumpa saya. Dia ada susah hati kan. Dia kata, Syekh, apa yang ada pada perempuan itu yang tak ada pada saya? Saya dah kasih 2 anak. Apa yang ada pada dia tak ada pada saya. Yang dia boleh cari. Itu yang saya kata. Ada pepatah orang putih. Dia kata, love is blind. Betul tak? Jatuh cinta ni macam orang buta tau. Bila dah jatuh cinta, mak dia kata, saya tak suka. Bapak kata tak suka, dia tetap suka. Bukan? Dia dah tak boleh fikir lah, pasal dia sudah jatuh cinta. Mak bapak kata, tak adakah di Malaysia ni orang untuk you kahwin? You nak juga overseas. Kalau overseas, Britain tak apalah, Canadian tak apalah, Norway tak apalah. Ini datang Afrika punya satu macam-macam kopi kau-kau punya orang. Aku malulah. Lebih baik kahwin orang tempatan, warna dia lebih kurang sama dengan kita. Kopi O sikit, bukan kopi O kita ini. Kopi susu sikit, teh susu sikit, brownie sikit. Ini bagaimana saya nak cerita kalau orang kawan-kawan saya datang majlis walimah, tengok menantu keluar kau-kau punya. Kadang-kadang berlaku gitu. Tapi orang kata love is blind. Dia kahwin dengan perempuan yang buta. Dia pun yang isteri yang pertama kata, apa yang dia nampak itu yang saya bilang love is blind.
Cinta ini buta. Bila orang jatuh cinta, dia tak kira lah you apa. Mungkin dia punya suara dia. Memang kita yang boleh kahwin ni, kerana apa? Dulu kita kenal dengan lelaki itu, yang jadi suami kita sekarang. Dia punya lemah lembut dengan kita. Dia selalu cakap dengan kita. Dia jaga hati kita. Betul tak betul? Betul tak betul? Wow, dia punya pilih perkataan yang paling manis bila cakap. Kita buat silap. Tak apa, kita manusia biasa. Jangan susah hati. Kita letak garam lebih. Tak apa, saya suka garam. Kadang-kadang lebih-lebih punya. Kalau terlalu manis, tak apa. Tak gula, tak apa. Memang saya tak suka gula sebelum kahwin. Semua cantik. Itu yang kita jatuh hati. Ini man betul-betul lah. Dia faham saya punya perasaan. Dia tak pernah kecil hati aku. Memang lemah lembut. Itu yang kita jatuh cinta. Bila dia masuk Minang, tak kira mahal berapa pun, jadilah. Tak kahwin, bukan? Tak kahwin. Bagaimana? Dulu kita sebelum kahwin cakap banyak. Sekarang lepas kahwin siapa cakap banyak? Siapa cakap banyak? Dulu kita malu nak cakap kan. Laki yang boyfriend cakap. Kita mendengar. Itu yang buat kita tenang hati kita. I think laki ni bagus lah. Tengok budi bahasanya. Tak pernah maki. Tak tinggi suara depan kubur. Tak pernah marah pun. Kalau jalan-jalan saya terjatuh kena batu, dia salahkan batu. Siapa letak batu itu? Sekarang tengok kalau you sangkut jatuh, kau buta kah? Terbalik pula. Dulu dia salah batu, sekarang dia salah kita. Takkanlah saya sengaja nak jatuh. Batu yang sama, dulu pun batu. Tapi you kata batu yang tak betul, sekarang you kata saya tak betul. Manalah tak sakit hati. Bukan sengaja, kita juga disalahkan. Dulu waktu kita pergi shopping, ingat tak? Kalau kita ingatlah. Waktu kalau kita pergi Padang Besar nak shopping-shopping, wah, you tengok laki itu. You belilah apa-apa pun, dia angkat. Dia jalan tepi kita. Nak lintas jalan, dia tahan trafik. Dia nak kita selamat. Nak masuk kereta, dia buka pintu. Ingat tak dulu? Wah, itu yang jadi kita tak tahan tu. Cepatlah kahwin. Dah kahwin, nak lintas jalan, you lintaslah sendiri. Bukan. Tidak pun saya lintas sendiri, you lambat. Kena pula satu kereta, langgar. Dia tengok mati tak? Tak mati. Itu berubah terus. Dulu orang buka pintu, sekarang tak ada lah buka. You masuknya lambatkan. You tak hatilah buka pintu sendiri kan. Bahasa dah berubah. Bukan. Sekarang you nak beli juga, dia kasih duit. Pergi beli. Dia duduk di kedai kopi. Lepas 1 jam. Dia tak larat nak jalan dengan kita. Memang fitrah laki beli barang cepat. Apa-apa you nak supaya beli barang cepat, suruh laki pergi. Tulislah apa nak 1, 2, 3, 4. Dia straight pergi kedai tu, terus ambil keluar. Kita perempuan fitrah lain. Bukan? Kita nak window shopping dulu. Tengok dulu. Lepas tu touch dulu. Baru tawar-menawar. Itu yang kadang-kadang orang nak pergi shopping, saya kata, berapa jam cukup shopping? Saya tanya perempuan, laki ni jangan tanya jam. Dia tak tahan shopping ini. Dia boleh lepak 2 jam tak apa. Tapi kalau perempuan yang berapa jam? Dia kata 3 jam juga. Jangan 3 jam. Saya bagi contoh. Kita musafir pergi Padang Besar. Bukan. Pergi Bandung. Nak shopping. Kita musafir. Bukan. So semayang tunggu di hotel. Tunggu sampai Zohor masuk. Zohor masuk. Semayang Zohor. Jamak asar. Kita musafir boleh jamak. Betul dah betul. Mudah Islam ini. Jangan tinggal semayang. Musafir 4 rakaat jadi 2. Boleh jamak. Sekarang Zohor dah habis. Asar pun habis. Tinggal semayang apa? Maghrib dan Isya. Sekarang lepas habis semayang Zohor asar. Waktu Zohor keluar. Pergi shopping. Berapa mall nak masuk? Katalah 5 mall. 1 mall keluar. Tak beli. Tengok-tengok saja. Banyak barang sangat. Tengok dulu, takut saya beli sana lagi murah. Pergi dia second mall. Saya bagi berapa jam? 8 jam. Shop until you drop.
Ya, pergi. Jalan masuk, keluar, masuk, masuk. Sampai pukul berapa mall-mall tutup? 10. Kita semua tahu. Tak payah semayang lagi. Dah Zuhur asal dah buat. Maghrib Isyak nanti balik ke hotel. Jamak takhir. Senang kan? Tak susah. Semayang tak tinggal. Shopping pun shopping. Bukan? Tak risau. 8 jam. Siapa boleh shopping 8 jam? 8 jam. Keluar masuk, keluar masuk. Sampai lasas. Oh, rupa-rupanya kedai yang mulai itu murah. Patah balik. Bukan? Patah balik kebetulan mall kata, minta maaf lagi 10 minit nak tutup. Terlambat. Tak dapat beli, besoklah continue. Tak habis lagi juga. Contohlah tengok. Fitrah dia berbeza. Ya. Tapi apa yang hilang sekarang daripada perhubungan suami isteri? Budi bahasa dah kurang. Sikit marah. Betul tak betul? Sikit salahkan kita. Kalau anak berjaya, anak aku. Kalau anak yang nakal, itu anak mak dia. Oh, gimana ini? You pakai ya hukum apa bagaimana? Yang baik semua you punya, yang orang baik saya punya. Wahai yang didik anak saya. Jadi kita kena budi rahmah lebih hebat dari kasih sayang. Kita yang cepat kahwin kerana kita ada kasih sayang. Suami nak cakap dengan kita, kita tak betul, kita salah. Kita tak pernah kata kita tak salah. Tapi suami kalau nak cakap pun, cakap dengan kasih sayang. Pernahkah suami kita panggil sayang? Pernah kan? Cakap dengan kasih sayang. Jangan tinggikan suara. Saya memang sensitif. Hati aku, engkau dah tahu hati aku dari dulu kan. Saya lagi sensitif sekarang. Bukan? Dah kena jaga anak, kena kemas rumah. Semua saya kena buat. Sebelum you bangun, saya bangun dulu. You balik rumah, you tidur dulu sebelum saya tidur. Apalagi you mau dari saya? You tak cukup lah. You tak smart. Saya tak smart pun kerana engkau. Saya dulu nak belajar, you kata tak payah belajar lagi. Saya nak pergi mengaji, you kata tak cukup rumah saja. You tak ajar saya jadi smart, bukan salah saya. Tapi kita boleh tegur. Kita nak tegur anak boleh tak boleh? Anak salah kita boleh tegur tak? Tapi jangan tegur dengan perasaan marah, sayang. Nak datang. Anak tahu tak perbuatan anak itu tak betul? Tak tahu mak? Mak bagi tahu. Cakap dengan penuh kasih sayang. Saya ingat kalau kita cakap dengan penuh kasih, orang terima tak? Tapi kalau cakap dengan kasar, orang terima tak? Kenapa tak terima? Hati sudah sakit. Orang yang cakap tak berhati-hati. Perkataan dia juga tak berhati-hati. Akhirnya kita terguris hati, sakit hati. Betul tak? Puncanya bercakap. Mak bapak kita pernah buat salah tak? Pernah. Kita boleh tegur mak bapak, boleh? Boleh. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bila cakap dengan orang tua tak boleh tinggikan suara. Tak boleh guna perkataan kasar, tetapi qawlan karima. Qawlan layyina, lemah lembut. Guna bahasa yang penuh dengan kasih. Maaf mak ya. Ayah maaf, ayah cakap betul. Tapi kebetulan saya kurang faham, minta maaf. Habis cerita. Bukan? Cakap kena ada dengan kasih sayang. Pernah lelaki datang jumpa Umar Ibn Khattab, Khalifah Islam kedua. Dalam dia jumpa, dia minta izin, minta Umar bantu dia. Dulu Khalifah nikahkan orang. Dia sebagai khalifah, pemimpin, dia boleh nikahkan orang. Dia juga boleh menceraikan orang. Jadi datang laki ini mengadu, dia kata, saya nak tinggalkan istriku.
Jawab, Umar tanya, sudah berapa lama kamu kahwin? Sudah lama, 30 lebih tahun. Kenapa nak cerai? Tak tahulah. Saya sudah tak ada love dengan dia. No more love, no more feeling. Bukan? Ada tak kadang-kadang terasa macam tu? Ibu-ibu yang duk layan suami tiap hari lama-lama rasa macam, alah, beban betul lah. Ada terasa tak? Ada tak? Dia balik rumah pun tak senyum. Silap-silap dia tegur kita. Kita pun hati dah tawa. Pernah tak rasa begitu? Laki ni rasa macam tu. Dia kata, problem lah Umar. Kamu tak tahu isteri aku. Sudah ada anak belum? Sudah. Siapa jaga anak? Ibu dia. Okey. Dia sudah jaga engkau berapa puluh tahun? Dia masak untuk engkau, dia basuh kain baju engkau, dia jaga anak engkau untuk kamu. Sudah berapa puluh tahun? Sudah dalam 30 lebih tahun. Dan kenapa you nak tinggalkan dia? Tak ada love. No for feeling. Kata Umar, 30 lebih tahun dia khidmat untuk you. Dia layan you. Dia masak untuk you. You tinggalkan dia begitu saja. You tak ada lagi kasih sayang. Rumah tangga bukan kasih sayang sahaja. Kita dengan anak kita kadang-kadang kita sayang-sayang dia buat kita sakit hati. Kita sayang dia pula kurang ajar. Kita sayang dia dari kita. Sayang tak? Tahu apa itu sayang tak? Sayang artinya, nak datang nak peluk. Itu sayang tak? Ada tak peluk-peluk dia? Dia balik pun kadang-kadang kalau hati ni kau tak keras lah, tak lembut, dia keluar rumah, ya Allah kau janganlah bagi dia balik rumah lagi. Cukuplah, anak ini teruk sangat. Tak ada budi bahasa, tak beradab cakap dengan mak, tengking mak, sakit betul tak betul? Walaupun kita tak sayang dia, apa yang kita boleh buat terhadap anak ini? Bila dia susah, kita masih ada untuk dia. Kerana apa? Rahmah, ada rahmah. Umar kata, kalau tak ada kasih sayang, perlu ada rahmat. Perlu ada compassion, orang kata. Tahu rahmat? Rahmat itu mengatasi kasih sayang. Walaupun isteri itu kata budi bahasa korang baik, sudahlah, itu kebetulan dia dah biasa begitu. Dulu dia mula-mula dia buat begitu, tak kata apa. Sekarang nak cakap dah lambat. Bukan. Biarlah, bukan niat dia tak elok. Hanya bahasa dia korang, dia tak banyak perkataan yang dia hafal. Bukan. Macam mak saya dulu kan. Mak saya dulu dia sekolah Cina. Nak cakap Melayu, bahasa dia sangat terhad. Boleh cakap dengan anak-anak, anak semua speaking. Jadi anak marah lah, mak tak hati cakap. Mak cakap tak betul. Semua kami tak betul lah, you orang betul saja. Mak kecewa. Saya bilang kepada adik-adik saya, why you going talk like this to mother? Yalah, mother talk nonsense. You cannot say mother talk nonsense. Kalau nonsense, kita nonsense lah. Dia sampai itu saja. Kita sekarang sudah maju kerana pengorbanan mak kita. Luar biasa. Bapak kita meninggal waktu saya 8 tahun. Bapak sudah tak ada. Yang jaga saya mak saya. Saya kata tak boleh you keraskan dan hina ibu. You tak ada cakap dengan mak, bagi tahu saya, biar saya cakap. Selepas saya masuk Islam, saya tak pernah tinggikan suara depan mak lagi. Mak, betul mak cakap. Tapi insya-Allah kita betulkan. Dia pun terima. Dengan izin Allah, sebelum dia mati, dia masuk Islam. Kita perlu ada rahmat. Ya, ada perasaan. Ya, bukan hanya love saja. Love kadang-kadang ada, kadang on off lah kadang-kadang kan. Ya. Tapi itu biasa. Yang penting ibu-ibu, kita bila nak cakap dengan orang, guna bahasa yang terbaik. Kata Nabi, man kana yu'min billahi yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut.
Orang beriman kepada Allah dan hari akhirat nak cakap-cakap yang baik, kalau tidak, diam lebih baik. Kalau korang belajar tentang alat bercakap komunikasi, boleh kita buat kursus satu hari. Kursus The Art of Communication. Seni bercakap. Kita perlu ada. Semua orang salah, betul tak? Anak pun salah. You nak kata, nakal anak aku ni. Anak aku memang nakal. Lama-lama nakal betul dia. Nanti anakku, you jangan kata apa, memang saya nakal. Mak pun confirm saya nakal. Jangan kata nakal. Anak saya ni hyperaktif. Guna kalimat lain-lain lah. Cucu saya ni kalau datang, dia lompat. Tiap-tiap kali dia nampak saya, akong dia lompat. Dia pakai lompat dia. Dia bukan pakai nak cium-cium tangan, dia lompat. Lompat dia pula. Dua kaki, dua tangan, dia tangkap saya. Macam spider boy. Sebab tu saya panggil dia spider cucu. Itu memang dia seronok, dia suka panjat. Dia kalau dah tiang, dia boleh panjat. Ini kelebihan dia. Semua orang begitu. Saya tak kata nakal, ini apa. Saya pun dakak saja. I love you. My grandson, you must be a good boy. You yang terbesar, you must a big brother. This is your sibling, anak-anak adik yang lain. Jaga dia. You will be good. Selalu bagi galakan. Guna perkataan yang terbaik. Bila nak cakap, belajar cara nak bercakap. Guna bahasa yang terbaik supaya apa yang kita cakap didengari orang. Betul tak betul kita cakap dengan suami nak dia dengar tak? Ataupun tak payah dia dengar? Ya, nak dia dengar. Anak cakap dengan kita, dia nak kita dengar kan? Kita suruh anak cakap, dengar cakap ya. You listen to me. Kita nak anak dengar cakap kita. Sekali-sekali kita pun dengarlah cakap dia. Itu saya buat. Anak saya balik, saya duduk. Tanya dia tentang pengalamannya, biar dia cakap. Saya dapat ilmu lagi daripada anak saya. Benda yang dia terdedah, saya tak terdedah. Untung kalau kita suka dengar, semua orang untung. Itu yang Nabi kata, ittaqillah, bertakwa pada Allah. Bagaimana cara yang paling baik untuk bertakwa? As-sam'ah wa ta'ah. Suka dengar. Suami kita yang korang dengar cakap kita suruh kita panggil suami kita apa di utara ni, di Perlis? Kita panggil suami apa? Ya, abang. Boleh tahan juga. Kalau Indonesia isteri panggil suami apa? Good, thank you. Ya, lagi pelik. Bukan. Yang isteri panggil suaminya bapa. Yang bapa ini suami panggil isteri ibu. Pening kan? Ikut kamus ibu-ibu lah. Bapa-bapa lah. Bagaimana boleh jadi suami isteri? Sini pula lain sikit. Si isteri panggil suami apa? Abang. Abang mana boleh jadi suami? Bukan. Tapi sudah terbiasa. Kan? Cuba kalau balik lepas ni, fikir perkataan yang lebih baik. Suami kita boleh panggil nama kita, boleh. Tukarlah. Ya sayang, Intan, Bulan, ya harum manis. Kalau dia setuju tak apa. Kalau dia setuju. Pasal kenapa you panggil saya harum manis? Kau memang selalu harum dan manis. Daripada dia nak masam pun tak boleh. Pasal kita kata dia manis. Tak salah, tak salah. Nabi panggil Aisyah apa? Nabi panggil Aisyah apa? Ya Humairah. Dia Aisyah, kenapa Humairah? Gelaran bagi Aisyah happy sikit. Kerana apa? Pipi dia cepat merah. Kita tak pakai dulu tak pun, cap-cap merah pun dia tak nampak. Satu hari kalau suami balik,
You dah sayang suami sangat, you pakailah make up semua biru sini, merah sana, macam-macam dengan bedak yang satu macam punya, berkilat-kilat punya. Balik-balik, you haraplah suami tegur kan. Suami pun makanan dah siap, you layan suami dia masuk rumah. Tak cakap apa pun. Assalamualaikum salam. Kita cuba layan dia lagi, kata, abang tak nampak apa-apa perubahan ke? Dia pun tengok keliling. Macam biasa ya. Rumah ni rumah perabot macam biasa. Apa rasa kita? Apa rasa kita? Kecewa tak? Saya hias 2 jam sebelum abang balik tau. Saya tengok model ini, tengok bintang sana, saya pun hias macam model tu. Ingat abang nak cakap lah sesuatu. Abang tak tegur pun, tak tanya pun, buat macam tak nampak. Memang kecewa kalau boleh masuk beli, basuh semua beli. Kira dah 2 jam dah belanja, punya berapa ratus ringgit kita dah beli barang make up ni. Tak cakap apa. Kita cubalah ingatkan, takut dia lupa kan. Abang tak nampak apa-apa perbezaan ke? Tak ada apa. Oh, kalau di luar, kita ingat dia tengok kita, dia tengok orang lain. Dia tengok orang tu, Masya Allah, pipinya biru. Mana ada pipi biru? Bukan. Pipi normal, bagus. Setengah orang saja. Dia nak color-color sikit. Yang hitam, lagi pelik. Bukan. Orang hitam pun pipi tak hitam. Ini orang cerah, pipi mau hitam. Kita tengok pun terkejut juga sekejap. Tapi menarik perhatian. Suami-suami tengok, walau cantik. Tapi yang isteri make up dia tak nampak. Itu yang buat kita malas nak hias untuk suami. Betul tak betul? Betul tak? Kita hias untuk suami tak? Kita pakai bedak macam ini, datang sini buat di dalam rumah tak? Buat tak? Buatlah, jangan tak buat. Layanlah dia. Jangan baik. Mudah-mudahan macam orang kata, kita dah masak, kita tahu suami suka makan makanan ni, kita pun belajar masak. Bukan. Tak cakap apa pun. Susah kita masak berjam-jam, dia tak kata sedap pun. Itu yang buat kita nak masak lagi dah tak mood. Akhirnya satu hari, kita pun jiran hantar makanan. Suami tak tahu. Lepas tu kita hidang. Suami kata, terima kasih wahai isteriku. Masakan engkau memang sedap hari ini. Bagaimana rasa kamu? Semalam saya masak. Kebetulan takdirkan hari ini jiran hantar. Dia tak tahu. Kita hidang. Dia punya puju masakan. Apa rasa kita? Kena tempat tak? Memang tawa hati. Wah, saya masak tiap-tiap malam tak puji. Ini satu kali orang hantar saja kau puji masakan dia. Melampau suami ini. Jangan buat isteri marah. Isteri marah macam-macam dia boleh buat. Sambil dia masak, sambil dia ludah. Cuit. Dia tak nampak pun. Kan? Sebab itu pergi restoran pun hati-hati. Jangan bagi orang cook marah. Nah, ni tengok siapa yang marah saya. Oh, tu okey. Apa dia order? Dia punya tom yum, okey. Tom yum. Sekali dia ludah dalam. Kita tak nampak kan? Kalau nampak, makan tak? Contoh, jangan orang yang suka masak, kita jangan bagi dia marah. Tidak, dia geram kat kita, dia buat macam-macam. Ini sebagai contoh saja. Art of communication, cara kita nak berkomunikasi dengan suami, dengan anak penting. Sama dengan suami, dengan isteri penting. Kita perlu belajar. Agama Islam datang untuk mengajar kita supaya cakap kita penuh dengan kasih sayang. Pergaulan kita penuh dengan kasih sayang. Kita buat masak penuh dengan kasih sayang. Sebab itu saya bilang, home food is the best food. Kenapa?
Kerana kita masak dalam rumah dengan penuh kasih sayang. Betul tak ibu-ibu? Ada ibu masak dengan geram, marah, sonok, manis. Bukan. Kita nak yang terbaik. That is the best food. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima apa yang kita telah lakukan selama ini sebagai satu ibadat. Maafkan segala kesalahan kita, kelalaian kita, dan semoga Allah bantu kita supaya kita selepas ini berkomunikasi dengan Allah cukup baik, ikut Quran dan Sunnah. Kita kalau tak ada telekong, asal tutup aurat kita boleh semayang, jangan susah hati, mudah ibadat itu. Kemudian bila cakap dengan suami, kita layan dengan terbaik, dengan budi bahasa yang terbaik, terima dia balik dengan wajah yang senyum, suami kita reda, mati kita masuk syurga. Senang saja. Nak masuk syurga, seorang perempuan bukan susah. Taat pada Allah, taat pada Nabi, dan taat pada suami yang taat pada Allah dan Nabi. Selesai. Ya, bukan susah. Kalau suami ada banyak problem, hubungi majlis. Beritahu. Kalau majlis tak hati, majlis hubungi kita. Nanti kita nak jumpa suami. Bukan nak marah suami, tidak. Ya. Nak bagi tahu suami bagaimana nak suami yang berjaya. Itu saja. Supaya dapat anak yang berjaya. Contoh kita yang baik akan turun kepada anak. Anak akan teruskan legasi itu. Kalau tidak, anak akan jadi lebih susah. Kalau dia dapat contoh yang tak baik dari bapa atau daripada ibunya. Jaga, tutup aurat kita, semua kita jaga. Anak perempuan dah besar, ajar dia tutup aurat. Ini nilai Islam. Bangga menjadi seorang muslimah. Rasa bertuah jadi muslimah. Jangan kita biarkan mereka terdedah dengan macam-macam. Akhirnya mereka akan jauhkan diri daripada Allah. Rugi kita. Dapat anak-anak tak soleh. Sakit kita. Jangan sampai begitu. Al-Qadim tiap-tiap tahun. Tapi kali ini Al-Qadim sudah tak buat bahasa Melayu. Tiap-tiap tahun, akhir tahun kita buat satu camp ibadat untuk anak-anak remaja, laki dan perempuan. Tapi kali ini kita pilih Pulau Langkawi. 7 hari. Yang camp ini kita buat untuk 12 ke atas sampai 20-an. Dan anak-anak kita nak train leadership dan character building. Nak bentuk akhlak yang mulia. Supaya anak itu besar jadi anak bertanggungjawab terhadap dirinya, keluarganya, agamanya, dan terusnya kepada masyarakatnya. Hanya bezanya, our international camp ini is in English. Siapa yang anak dia boleh speaking, bagus, hantar. Kerana orang luar negara akan datang. Ya? Orang daripada India, Pakistan, Fiji, Australia, orang daripada China, Japan akan datang. It's an international camp yang kita buat sejak 2006. Lebih kurang 13 tahun sudah. Tiap-tiap tahun kita buat. Kali ini kita pilih Langkawi, tak jauh daripada Perlis. Ya, boleh go to website kita dan tengok. Boleh kita register online. Tak ada bayar, memang ada bayar kerana kita buat outdoor activities. Anak-anak dia tak suka indoor, dia suka outdoor. Kita bawa pulau ke pulau, masuk gua, naik bukit, semua kita buat. Pasal kita nak latih anak kita tahan lasak. Dan kita nak dedahkan supaya anak faham bagaimana mudahnya Islam. Tajuk yang kita pilih kali ini luar biasa. Kita pilih tajuk freedom. Tahu apa itu freedom? Apa itu freedom? Kebebasan. Wah, seronok semua. Semua anak-anak yang dengar, ini yang kami nak belajar. Kami nak bebas. Datang. Nanti kita cerita apa maksud kebebasan. Itu kita akan buat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kalau ada soal jawab, sekarang saya buka untuk sesi kedua. Sesi soal jawab. Jangan malu, muslimat, apa nak tanya, tanya. Mana yang kita mampu jawab, kita jawab. Tak mampu, nanti kita serah pada orang lain yang lebih mampu. Kalau ada, dipersilakan. Fadhal. Ada apa-apa soalan? Siapa ada soalan, angkat tangan. Ada jemaah yang pegang mic untuk bantu.
Silakan muslimat. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, majoriti kita tengoklah kan, para isteri dan ibu pada hari ini banyak yang pada pandangan saya agak terkasar daripada tanggungjawab sebenar adalah ditetapkan di Islam kerana memilih untuk bekerja, mencari pendapatan bagi membantu ekonomi keluarga supaya dapat hidup lebih bahagia. Hakikatnya sebaliknya, disebabkan kurangnya perhatian, kurangnya masa mendidik anak-anak, macam-macam masalah keluarga yang muncul, sama ada segi anak, hubungan suami isteri. Jadi saya mohon pandangan Syekh, bagaimana para ibu hari ini khususnya dapat mengubah perkara ini dan melahirkan anak perempuan khususnya yang mampu mengubah generasi seterusnya. Nah, alhamdulillah, soalan yang penting dan wakil, praktikal ya, bahawa masyarakat kita sekarang masyarakat media, masyarakat keduniaan. Kita nilai kejayaan melalui kebendaan. Biasanya seorang laki dia kerja dulu. Seorang wanita pun kerja umumnya. Start daripada semua kerja. Lepas tu kita berkenalan, takdir Allah jadi suami isteri. Boleh tak isteri terus bekerja? Boleh, bukan tak boleh. Selagi dia belum ada anak, elok. Kerana kita sudah ada kerja, kita sudah pengalaman, ya, supaya kita ada wang lebih, boleh buat amal kebajikan yang lain, boleh kita bantu keluarga kita. Isteri kena bantu keluarga isteri. Isteri pun ada tanggungjawab terhadap keluarganya. Boleh. Tapi kalau sudah ada anak, di situ datang ujian. Mau kerja lagi, kalaulah suami itu seorang suami yang beriman, bertakwa, dia akan berunding dengan isteri. Dia tak akan paksa dia tinggal. Kerana dia tahu kadang isteri punya pekerjaan, dia punya jawatan lebih tinggi, gaji dia lebih besar daripada dia. Tapi kalau dia yakin rezeki itu Allah yang bagi, kesian isteri kena jaga anak, kena kerja. Kalau dia rasa dia bersedia untuk tak kerja, ataupun sekarang zaman moden, isteri masih boleh kerja dalam rumah. Dengan ada internet dia masih boleh dapat ya income, mungkin tak sepenuh, sebahagian. Jangan hentikan kalau boleh, tapi jangan gadai ya keluarga kita dengan duit ringgit. Kita boleh bagi duit banyak pada anak-anak, tapi kalau didikkan anak, kasih sayang kita tak kita turunkan bagi pada pembantu rumah kita tak tahu bagaimana dia jaga anak kita bila kita tak ada. Mungkin dia bagi dia makan banyak, minum banyak supaya dia tidur. Senang dia jaga. Lain kau dapat mak kita, adik-beradik kita yang sayang anak, jaga. Itu alhamdulillah. Afdalnya kita yang jaga anak kita kerana apa? Kerana itu adalah aset kita. Kalau kita dapat didik anak kita jadi anak soleh, kita mati, dia akan selamatkan kita dari azab neraka. Anak soleh boleh selamatkan kita dari azab neraka. Allah akan izinkan dia memberi syafaat pada anak untuk tengok mak bapak dia supaya dikeluarkan dari neraka masuk syurga. Kalau dia soleh, itu yang kata Nabi, bila mati seorang anak cucu Adam, terputus dia dengan dunia kecuali 3 benda yang boleh bantu dia berterusan. Satunya sedekatin jariyah, keduanya ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang kau turunkan, ketiga anak yang soleh atau soleh. Memang dunia ni ada ujian, you mau duit ke, you mau anak yang soleh. Kalau diberi pilihan, seorang suami yang baik, bapa yang baik kata, tak apalah wahai isteri, kau teruskan jaga, saya tanggung, tak apa. Saya kerja lebih, tak apa. Saya juga begitu rumah tangga saya. Waktu kita kahwin belum ada baby, dia nak terus silakan. Bila dah dapat ada, dia sendiri terasa dia nak, saya kata silakan. Biar saya yang kerja overtime tak apa. Saya penat tak apa. You pun penat tapi you jaga baby. Itu untuk masa depan kita semua. Nilai itu penting. Apakah kita nilai benda itu kejayaan ataupun nilai zuriat yang solihin, solihat satu kejayaan.
Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin beri kita penilaian yang betul. Ya, suami kenalah ada ihsan dia. Suami kalau isteri dah tinggalkan kerja, suami kalau kerja dia bagus, gaji dia banyak, jangan kedekut. Setengah suami punya kedekut, Allah saja yang tahu. Dia nak beli barang, dia pergi shopping yang branded dia pakai. Kalau dia nak belanja untuk anak, untuk isteri, dia pergi Bata. Dia pergi lorong-lorong supermarket, bukan, dia pergi apa tu, pasar malam punya. Yang dia pergi brandednya, ya American, British, kita punya local brand. Ini suami yang tak betul. Betul, apa yang you rugi, you bagi yang terbaik pada isteri, itu isteri kamu yang akan jaga anak. Apa yang rugi kalau you bagi yang terbaik untuk anak, anak jadi soleh, you tak rugi. Sebab itu, bab ini, paling baik seorang isteri yang soleha, kau nilai balik keadaan, mana yang lebih penting. Saya jaga anak, saya bentuk anak saya lebih penting ataupun orang lain. Isteri-isteri jangan lupa tak. You tak layan anak, tak layan suami. Ada pembantu rumah, pembantu pula pandai layan suami. Apa jadi? Apa jadi? Belajarlah. Lepas tu you dah tengok, kenapa suami saya ni kurang lagi dengan saya? Bukan. Itu ujian, fitnah. Saya tak purata ya, kadang ada baik kita kerja, bantu ekonomi suami. Tapi kalau perempuan suka kerja, akhirnya suami pula tak suka kerja. Sekarang banyak kelompok suami lepak ya. Isteri aku, Masya Allah, officer sini, officer sana. Dia lepak sini, lepak sana. Sampai ada seorang murid saya, isteri dia manager, memang keren. Dia ni memang freelance punya salesman kan. Sekarang dia buat kerja apa? Dia hantar anak ke sekolah, dia ambil anak ke sekolah. Dia pergi shopping. Beli barang-barang semua ke rumah, dia beli. Dia buat shopping. Isteri yang cari rezeki, bawa duit balik. Tapi isteri suami setuju cara itu. Tak apalah. Tapi jangan suami itu, isteri lah kena kerja, isteri lah kena tengok anaknya, isteri lah kena pergi shopping. Ini suami yang tak boleh pakai. Ya. Boleh cakap dengan pihak majlis agama, suruh bertegur. Kita kena membantu. Setengah orang suami tak bertanggungjawab, kita kena bagi tahu tanggungjawab dia. Setengah orang isteri tidak pula, kita bagi tahu pada isteri supaya isteri dan suami membantu. Cari keredaan Allah. Secara amat itu jawapan saya. Ya. Ada ketika okey, ada ketika tak okey. Lihat keadaannya. Paling baik berbincang. Ya. Tengok apa yang lebih nilai. Nilai anak kah? Nilai harta benda. Ya. Itu jawapan saya. Ada soalan yang kedua dan ketiga lagi? Silakan. Ada lagi soalan? Silakan ibu. Muslimat. Ada mic sana. Mic tak sampai di sana. Ada mic, tolong hantar mic. Jangan malu ya, kita nak belajar agama, jangan malu, tanya semua. Silakan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan terkait dengan apakah yang boleh suami nak buat untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia? Maksudnya apakah amalan-amalan yang boleh si anak lakukan untuk ibu bapa yang telah meninggal? Okey. Terus tak boleh penerangan dia lanjut. Selain dia doa. Alhamdulillah. Soalan muslimat tadi kalau tak salah saya ulang balik supaya saya faham. Apakah seorang anak boleh buat untuk orang tua yang telah meninggal? Macam Nabi bersabda. Bukan? Bila anak cucu Adam meninggal, mak bapak kita meninggal, 3 benda tentu boleh bantu mereka. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah ada 2. Satu, waktu dia hidup dia buat. Kerana Allah dia dapat. Allah catat untuk dia. Kedua, dia dah tak ada. Tapi dia ada tinggal harta.
Dan kita taklah gila harta. Mak bapak punya harta, kita kata ke adik-beradik, sudahlah. Kita guna harta mak bapak untuk sedekah jariah bagi mak bapak. Oh, untung. Itu dapat anak yang soleh. Untung kerana anak soleh, dia tidak tamak dengan harta kita. Ini kita sudah besar. Pelajaran ibu bapa dia hantar ke sekolah. Sekarang kita sudah ada kerja. Kenapa nak sangat harta ibu bapa? Memang kita ada hak faraid. Tapi kita setuju sebagai adik-beradik, guna harta ini buat amal jariah untuk orang tua. Ini bagus. Satu, ilmu yuntafa'u bihi. Kedua, ilmu. Ingat tak, mak bapak kita pernah tegur kita, suruh kita belajar, dia ajak kita suratul Fatihah. Kita tiap-tiap kali kita baca Fatihah, dia dapat. Kerana itu adalah ilmu yang dia turunkan. Kemudian kita ajar kepada cucu kita atau anak kita, cucunya, dia tetap dapat juga 100%. 100%, bukan kira 50-50, 100%. Ini untungnya, maaf ya, mana datangnya suara? Ini gangguan luar nama dia. Ya. Dan akhir sekali, anak yang soleh kita sendiri. Semua mak bapak mau anaknya jadi baik. Betul tak betul? Tak ada satu mak bapak mau anak jahat. Jadi kita selalu jadi baik. Tentu mak bapak dah didik kita, hantar ke sekolah, kita sekarang jadi anak yang baik. Tiap-tiap kali kita buat baik, mak bapak kita dapat bahagiannya kerana kita hasil dari mereka. Kita semua hasil dari mak bapak. Tapi untungnya jahat kita buat tak kena dengan mak bapak. Kerana mak bapak tak pernah mau anaknya buat jahat. Adilnya Allah, ya, kasih sayangnya Allah pada kita. Contohnya dalam hadis Nabi pernah ceritakan bahawa setiap kali kita ada niat baik belum buat lagi, catat satu pahala. Kita buat dapat 10 kali ganda sampai 700. Kira balasan Allah luar biasa. Amalan sedikit, ganjaran besar. Kita ada niat jahat. Ada tak niat jahat kadang-kadang? Ada tak? Tak ada, ha? Ada. Manusia ni kadang-kadang tersinggung, sakit hati. Tapi tak catat satu dosa. Niat saja jahat, tak buat, tak ada catatan. You buat benda yang jahat, satu jahat, catat satu saja dosa. Nak tunjuk kasih sayang Allah pada kita, buat baik 10 kali ganda, pahalanya sampai 700 kali. Buat jahat satu-satu saja. Poin dia. Sayangnya Allah. Macam mak bapak sayang kepada anak. Bukan? Bagaimana anak derhaka, mak bapak mesti ingatkan anaknya. Masih doa, ya Allah selamatkan anak aku, selamatkan anak aku. Untung saya tak pernah dengar lah mak kata, ya Allah tak payahlah hantar anakku balik rumah, biar dia keluar malam ni tak payah balik lagi. Saya tak pernah dengar doa begitu lagi. Pasal tetap anak kita. Betul tak? Contohnya itu boleh bantu amalan kita, solat kita, doa kita makbul di sisi Allah. Kerana kita hasil dari mak bapak. Faham ya? Kita tak payah, ini saya bagi RM10, saya punya sedekah. Ini RM10 mak bapak saya, tak payah pun. Buat sedekah, dia dapat. Kerana kita hasil daripada dia. Faham ya? Tapi kalau kita was-was, tak sebut nama orang tua, takut tak dapat. Sebutlah, tak apa. Ini bapak saya punya sedekah RM50. Saya punya RM50 itu untuk mak saya. Tak apa kalau nak sebut, takut kita was-was. Yang was-was kita kena bana ala yakin, kita atasi was-was. Faham ya? InsyaAllah. Ada soalan terakhir? Kita masa sudah ya? Ada. Assalamualaikum Syekh, ada lagi satu Waalaikumsalam. soalan yang terakhir. Okey. Ini saya tolong bacakan soalan ni. Saudara tersebut bacakan kepada saya untuk tanya. Soalannya adalah,
Apakah yang perlu dilakukan oleh isteri apabila suaminya ingin berkahwin lagi? Itu soalannya. Ini soalan daripada suami ke dari isteri ya? Isteri. Isteri. Berapa orang ada masalah ini? Angkat tangan. Berapa orang ada masalah ini? Mungkin ada ya, semua ada. Tak ada masalah, alhamdulillah. Apakah perasaan apa yang patut kita buat bila suami cerita keinginan dia nak pasang nombor 2? Pertama sekali muslimat, kita orang beragama yang beriman pada Allah, kena yakin pada qadar Allah. Kena yakin. Suami baru bercita-cita, dia mulai sembang-sembang, bukan? Cara kamu nak bantu suami, kamu selalulah layan suami dengan yang baik. Bagi suami happy selalu. Saya tahu tak ada lelaki pun nak bebankan dirinya. Kahwin 2 ni bukan mudah. Kita ada ingat mudah, tak mudah. Satu kebebanan, kedua dia tak tahu lagi yang kedua itu macam mana. Yang pertama itu dah okey, dah 10 tahun. Ini tak ada rekod lagi. Bukan? Tak tahu. Kita ingat kira, oh itu benda baru. Ya, benda baru itu dia punya kualiti tak sama. Ya, sekarang barang lama ada antik, ada nilai antik. Orang tak tahu. Orang tak tahu nilai lama itu. Orang datang kata, lampu yang baru untuk tukar lampu lama. Bukan? Ini orang datang. Kita orang yang tak tahu nilai, ambil yang lama-lama semua, bagi ambil yang baru. Baru tu tak tahan. Sekejap rosak. Yang tahan lama tu, yang barang-barang lama antik ada nilai. Dia tak tahu, kita tak tahu nilai. Jadi suami yang begitu, kadang-kadang dia saja nak uji kita, nak tengok bagaimana reaksi kita. Kita cepat-cepat tukar strategi. Sayang suami, jangan bebankan dia. Guna kalimah darling. Guna kalimah sayang, jangan lagi abang-abang. Kita tahu kawan-kawan dia kata, you're so handsome guy, you know, my baby, my darling. Ya, kita di rumah tu abang. Tukarlah. Tukar selera sikit. Tukarlah pakaian kita. Jangan duk kurung-kurung, baju kurung all the time. Tukarlah pakai sari satu hari. Pakai kimono. Wah, dia pun terkejut. Ini macam Jepun aman, mang. Baru dapat pakaian Jepun. Supaya dia pun seronok. Ini tidak duk kurung. Tiap-tiap hari masuk, keluar, kurung. Bagilah elok-elok sikit. No problem. Jadi, saya nak ceritalah terus terang tuan-tuan ya. Saya kaji kenapa punca laki fikir yang lain. Puncanya kerana isteri punya komunikasi dah kurang baik. Kita pun take things for granted kan. Apa nak manja-manja lagi? Kau dah tua pun. Jangan ingat tua-tua ini lagi tua, dia lagi banyak ujian. Bukan? You nak masak kari, you tak boleh you guna bendi muda. Bukan? You kena beli apa lagi yang muda? Semua muda-muda. Tapi kalau semua muda tak ada kelapa tua, tak jadi santan. Kari tak sedap. Kelapa mesti tua, lagi lemak kan. Jadi jangan kita anggap tua sudah tak payah layan. Ya, sayang suami. Jangan cium-cium tangannya. Peluk. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Cium tangan buat ciumlah pipi dia. Tak ada masalah. Nabi cium isteri dia. Ini kadang-kadang suami nak cium isteri, batal wuduk.
Selalu duk batal wudu. Nabi cium isteri dia terus pergi semayang. Tengok Islam cantik, kita yang tak faham. Takkanlah suami nak keluar ke masjid, dia nak cium nanti nak datang syahwat. Kalau dia cium syahwat tak keluar masjid. Dia sayang. Kita pula setapaknya. Jangan buat begitu. Punca saya tanya suami, apa punca you order korang nak cari yang kedua? Puncanya communication breakdown. Communication breakdown dengan isteri pertama. Breakdown aja. Ini suami-suami dah mulai marah saya. Tapi yang penting jangan putus asa ya. Kalau ada masalah itu cepat kita atasi. Tak ada satu masalah dalam agama Islam yang tak boleh kita atasi. Kita mesti ada sikap keterbukaan, cepat bertindak. Tak tahu, tanya orang yang ahli. Bagaimana saya boleh pulihkan keadaan ini? Bagaimana saya boleh menangkan hati suamiku balik? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh, insya-Allah. Satu hari kalau kita boleh berunding balik dengan islah, dengan jabatan, kita buat khusus itu saja. Khusus nak tawan hati suami-suami. Bagus tak? Bagus. Okay. Adam, semua ada jawapan dalam Islam. Nabi sebaik-baik contoh. Nabi sebaik-baik contoh. Nak buat sunat Nabi, wajib buat dulu. Bukan. Ini semua nak sunat dulu. Yang wajib tak buat. Ini yang tak betul. Mudah-mudahan ya, jangan susah hati peringkat ini. Boleh jadi saya kadang-kadang juga Allah uji. Kenapa? Ada juga isteri. Saya ada murid saya. Dia panggil bapa dia. Isteri yang pertama panggil bapa dia, bapa isteri ini, kawinkan suaminya kepada seorang perempuan lain. Faham tak? Biasanya kalau menantu kita yang lelaki nak kahwin perempuan lain, pak mentua ni suka tak suka? Umumnya pak mentua suka tak suka? Pak mentua kata, kau aja dia jadikan isteri aku, anak aku macam tu. Tapi ini pelik. Saya pergi, dia minta saya hadir, saya baca doa. Tapi saya rasa luar biasa juga. Bukan? Yang pak mentua kawinkan menantu lelaki ini dengan satu perempuan pilihan anak perempuan ini. Anak pak mentua ini. Faham ya? Berlaku tak? Selalu berlaku tak? Selalu jarang berlaku. Apa saya nak kata? Mak bapak perempuan ni pun ada. Dan perempuan ni pernah kahwin. Tapi takdir Allah, dia tak panjang. Unik. Benda ini boleh berlaku. Bukan kita nak, bukan laki tu nak, isteri dia. Kesian pada satu perempuan lagi yang kawan dia. Macam saya pernah sekali datang seorang, dia kata, Ustaz, saya ada problem. Silakan cerita problem. Saya ada kawan lama, kita sudah lama nak kahwin, tak jadi kahwin. Sampai terpisah kerana mak bapak tak setuju. Sekarang perempuan tu dah 40 lebih umur dia. Mak bapak pun dah mati. Jadi kami pun dulu saya dah kahwin lah. Lepas tu saya pun berpisah dengan isteri. Saya jumpa balik saya punya kawan lama. Saya pun nak kahwin dengan dia. Dia pun setuju. Tapi dengan syarat kena kahwin dengan kawan dia sekali. Kawan perempuan ini. Perempuan ni sudah ada kawan rapat. Yang sama-sama ini rasa untuk sama-sama. Jadi dia tak mau berpisah dengan perempuan ini. Jadi si suami laki ini kata, saya ada problem. Saya kata, apa problem? Saya nak kahwin kawan lama saya. Dia letak syarat mesti kahwin dengan kawan dia sekali. Wah, saya kata satu dapat satu ini. Satu nikmat, you buy one, offer free one.
You tak mau. Saya kahwin bukan boleh paksa. Betul tak betul? Saya dengan perempuan itu, saya sayang. Yang ini saya tak kenal. Ada problem tak? Kadang-kadang jangan kita salahkan laki saya. Laki pun problem. Akhirnya saya pun kata, kalau you tak mau, tak apalah, nanti saya cakap dengan perempuan itu. Saya kata memang kahwin tak boleh paksa. Kalau dia suka, alhamdulillah. You suka tapi dia tak suka, kau fikirlah. Kalau tidak, tak jadilah kahwin. Dan memang kes itu memang tak jadi kahwin. Pasal dia tetap letak syarat. Dia ada janji dengan kawan lama, kita senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Wah. Bagus tak isteri kawan begitu? Bagus tak? Unik, persahabatan yang unik, tapi tak semua orang boleh terima. Secara ringkasnya ibu-ibu, kita minta supaya kita banyak doa, supaya Allah lindungi kita keluarga daripada semua fitnah. Suami-suami kita, supaya dia tidak terdedah dengan fitnah. Di antara doa yang Nabi selalu ajar kita baca dalam sembahyang, jangan tinggalkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Tiap-tiap kali Nabi kata, iza tashahadu ahadukum falyasta'iz billah min arba'ah. Setiap kali kalau semayang, jangan salam. Bila tasyahud akhir, baca doa ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab kubur, jahannam, neraka, dan azab kubur. Kenapa azab kubur? Kubur diazab kerana dua benda. Lelaki akan diazab di kubur kerana bila dia buang hadas kecil, dia tak jaga kebersihannya. Kerana itu dia diazab di kubur. Belum akhirat lagi, di kubur dah kena azab. Perempuan kebanyakan diazab di kubur kerana tak jaga lidahnya. Nabi beritahu, satu kerana tak jaga kebersihan. Dua kerana tak cakap, tak jaga lidahnya. Kebersihan datang dari kemaluan. Perkataan datang dari mulut. Dua ni kita jaga, selamat azab kubur, selamat azab neraka. Nak cakap, sila cakap, cakap yang baik. Kalau tidak, jangan cakap. Jangan fitnah orang, jangan mengata orang, jangan mengumpat. Tak ada gunanya. Allah kata, wailu likulli humazatil lumazah, celaka, neraka bagi orang mengumpat dan mengata. Jangan. Jaga mulut. Boleh jaga tak mulut? Boleh jaga tak mulut? Kenapa tak boleh mulut kita? Mulut orang lain kita tak boleh jaga. Mulut kita jagalah. Nak cakap, tanya saya. Baik atau buruk? Buruk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Dan minta Allah jauhkan kita dari fitnah waktu hidup dan fitnah selepas mati. Setengah orang hidup dia tak kena fitnah, mati macam-macam fitnah datang. Kena tak mau. Fitnah mati macam penyakit. Anak kita kena mengadap. Orang fitnah bapak kita, mak kita dah tak ada, tapi kita hidup dengan fitnah itu. Jangan. Dan fitnah masih dajjal. Dajjal orang suka putar belitkan. Yang baik dia kata buruk, yang buruk dia kata baik. Yang sunnah dia kata bukan sunnah, yang bid'ah dia kata bid'ah, bukan bid'ah. Kemudian apa yang haram dia kata halal, yang halal dia kata haram. Ini kerja dajjal. Sebab itu kita syukur negeri Perlis, kita semua berpandukan kepada wahyu Quran, bukan nafsu dan pendapat, dan sunnah Nabi. Itu nikmat. Nikmat Perlis luar biasa. Kerana dia ada majlis agama yang titik beratkan panduan asal agama kita, bukan ikut tradisi Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mesti selamatkan kita di dunia dan akhirat. Sudah 2 kali. Sekian jawaban saya, dan saya mohon supaya Allah maafkan semua kesalahan kita dan jadikan kita muslimat yang baik dan ibu-ibu contoh pada masa akan datang. Kalau anak kita sudah berubah sikapnya, cepat bertindak. Jangan tunggu sampai dia melarat baru kita nak ubati. Ya? Islam kata prevention is better than cure. Apa kau nampak anak tu korang semayang, cepat-cepat
counsel anak itu. Tak mampu, majlis ada, minta nasihat. Hantar mereka supaya orang lain bantu mereka. Itu yang kita buat di Kuala Lumpur. Anak sekarang banyak yang lama-lama dia kata, saya dah tak semayang. Kenapa? Saya tak percaya. Cepat-cepat bertindak sebelum melarat. Ya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa akhir da'wana walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Kita baca tasbih kifrah sama-sama ya. Kita baca tasbih kifrah untuk dapat keampunan Allah. Subhanakallahumma, baca sama-sama ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini Nabi ajar kita baca bila ada majlis macam itu, dan kelebihannya dosa-dosa kita akan diampuni Allah selepas ini. Maksudnya, maha suci Engkau wahai Allah, segala puji adalah milik Engkau. Kami saksi tidak ada Tuhan yang layak disembah, ditaati melainkan Engkau ya Allah. Pada Engkau kami minta maaf atas segala kesalahan kelemahan kami. Pada Engkau saja kami bertaubat, terimalah taubat kami, maafkanlah kesalahan kami. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.